Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya tuan-tuan, kita memulakan pertemuan pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang saya muliakan, Pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, alim ulama yang saya muliakan. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kita hidayah dan Allah masih mengurniakan kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat beragama Islam dan nikmat iman. Dan mudah-mudahan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu akan terus kekal pada kita sampailah ke hujung nyawa, sampailah kita berada pada nafas yang terakhir, insya-Allah. Baik tuan-tuan, mari kita juga mulakan pertemuan juga pada malam ini dengan membaca zikir petang, zikir pagi ataupun zikir petang bersama-sama, iaitu apa tuan-tuan bacaannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada segala kemudaratan dan segala wabak penyakit, terutama kita yang datang pergi ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memelihara kita dalam perlindungannya daripada segala wabak penyakit, kemudaratan-kemudaratan yang lain, insya-Allah. Tuan-tuan bersama-sama dengan saya untuk kita baca zikir pagi ataupun zikir petang ni, tuan-tuan ya. Boleh ya? Jangan tidur lah. Baca zikir lah. Okey. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan baca itu, Nabi menyebutkan kalau kita membaca itu 3 kali salasa marrat lam yadurrahu, mudah-mudahan tidak akan ada kemudaratan padanya, tuan-tuan ya. Jadi sebab itu marilah kita sekali lagi memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini insya-Allah kita akan baca beberapa perkara tentang zikir ataupun doa ataupun sebutan-sebutan yang bersandarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya sebut tidur tadi tu sebabnya gini, saya baru habis kuliah juga ni, baru habis hampir 4 jam saya punya kuliah, saya maraton ni. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba saya berhenti, tiba-tiba saya yang tertidur, saya minta maaf tuan-tuan. Dalam suasana biasa ceramah, biasanya jemaah yang tidur, penceramah ceramah.
Tapi kalau tiba-tiba penceramah tidur, ya luar biasa lah tuan-tuan ini tahu dah 4 jam tadi kan dia maraton ada kuliah. Maka saya sambung pada malam ini dengan tuan-tuan insya-Allah. Sebab kita ni tak ada, kalau sebagaimana baginda Nabi SAW, Nabi ketika dalam suatu perjalanan malam tuan-tuan sepanjang malam Nabi berjalan, Nabi ditemani oleh sahabat yang bernama Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ketika Nabi dalam keadaan pertengahan malam, Nabi mengantuk dalam kenderaan itu, Nabi dalam kedudukan sengit, kedudukan Nabi. So apa yang dibuat oleh Abu Qatadah adalah Abu Qatadah membetulkan kedudukan Nabi tanpa mengejutkan Nabi. Dalam satu hadis yang panjang tuan-tuan, sebenarnya dalam satu hadis yang panjang, cerita itu tentang cerita Abu Qatadah. Dalam hadis itu diriwayatkan oleh Abu Qatadah sendiri. Suatu malam, sebenarnya cerita ekspedisi itu adalah berkaitan dengan dalam suatu ekspedisi Nabi menyebutkan kepada para sahabat, dalam satu ekspedisi itu kita akan berjalan sepanjang malam ini untuk mencari air, dan insya-Allah kata Nabi esok akan jumpa air. Esok kata Nabi, esok maksudnya so kita berjalan malam untuk berjalan lah. Maka berjalan Nabi di atas kenderaan, Abu Qatadah pun berjalan. Dan jadi malam dalam hadis itu disebutkan bahawa Nabi pun mengantuk, sehingga pertengahan malam Nabi mengantuk, kedudukan Nabi jadi sengit. Bila sengit, Abu Qatadah membetulkan. Itu adab sahabat dengan Nabi ya tuan-tuan. Kalau kita tengok, tanpa mengejutkan Nabi, dibetulkan kedudukan Nabi. Jadi tuan-tuan, itu Nabi atas kenderaan, memang kedudukannya sengit, perjalanan itu biasa. Tapi kalau tuan-tuan dengar kuliah, kedudukan tiba-tiba sengit, lain macam, ayat tu mau betulkan sendirilah tuan-tuan ya. Si ada Abu Qatadah yang akan duduk dengan tuan-tuan nak betulkan kedudukan. Jadi hadis tu sebenarnya panjang, sehinggalah waktu sahur tuan-tuan ya, hampir waktu sahur. Ya, apabila Nabi pun dalam keadaan yang sama, dia beberapa kali keadaan itu berlaku. Abu Qatadah apa yang dibuatnya adalah membetulkan kedudukan Nabi dalam kenderaan itu, di atas kenderaan tunggangan Nabi itu, tanpa mengejutkan Nabi. Itu adab suara sahabat. Kita tengok sahabat dengan begitu tingginya adab, sehingga tak tu tuan-tuan, maknanya begitu kedudukannya. Sehinggalah hampir waktu sahur, waktu subuh tuan-tuan, maka Nabi pun terjaga. Ya, apa yang berlaku adalah ketika Nabi mengangkat kepalanya, farafa'a ra'sahu, disebutkan di situ, apa yang Nabi pertama sekali Nabi tanya, man hadza? Waktu tu gelap. Bila gelap, dalam keadaan gelap, Nabi pun bertanya, man hadza? Siapa ni? Sebab Nabi tak perasan siapa yang berada di sekelilingnya. Rupa-rupanya selama perjalanan malam itu, Abu Qatadah berada bersama dengan Nabi sepanjang malam. Bayangkan tuan-tuan, Abu Qatadah hanya berjalan kaki. Nabi di atas kenderaan, itu sahabat, kita tengok bagaimana. Lalu Nabi pun bertanya kepada Abu Qatadah, man hadza? Siapa ni? Jadi ini sunnah dia tuan-tuan. Kalau kita tengok sunnah para sahabat, bila ditanya, Nabi bertanya siapa ni, maka kita kena jawab apa tuan-tuan? Kita kena jawab nama kita. Bila ditanya tuan-tuan, siapa tu? Maka kita punya jawapan mesti sebut nama. Jangan sebut aku tau, ataupun Kamil lah. Jadi tuan-tuan, itu tidak menjawab persoalan. Sebab ada sahabat yang pernah suatu ketika mengetuk pintu rumah Nabi. Bila ditanya man hadza, siapa? Dia pun jawab ana. Lalu Nabi dari dalam rumah menanya, ana. Siapa? Ana siapa? Jadi tuan-tuan, dia punya hadis menyebutkan di sini, pengajarannya adalah man hadza, bila ditanya siapa itu, maka Abu Qatadah langsung terus menjawab apa? Abu Qatadah. Lalu dijawab namanya terus. Jadi kita pun kena, ini sunnahnya, mengajar diri kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mun ditanya siapa ya, jangan sebut, jangan tanya, jangan jawab apa, kami pak, aku pak, aku, bukan. Kalau dia tanya tiba-tiba kita datang ke rumah seseorang naik motosikal, Assalamualaikum ji. Dia tanya dari dalam rumah, siapa ya? Aku, siapa yang aku ya? Nah, itu sebabnya sunnahnya adalah kena sebut nama tu, ya? Kena sebut nama. Itulah sunnahnya para sahabat. Bila ditanya oleh Rasulullah tentang siapa itu, maka Abu Qatadah pun menjawab Abu Qatadah. Kemudian Nabi pun bertanya, mata kana hadza masiraka minni? Semenjak bila engkau bersama dengan aku ni Abu Qatadah? Maka dia pun menjawab, kata Abu Qatadah, minni ma zala hadza masiri munzul lailata. Aku sudah berada denganmu ya Rasulullah sepanjang malam. Maka itu, sebab itu tuan-tuan, ini bagaimana Nabi membalas perkara baik yang dibuat oleh sahabat. Bayangkan sahabat ni berjalan sepanjang malam bersama dengan Nabi, mengiringi Nabi. Lalu Nabi pun mendoakan para sahabat. Sebab itu dia salah satu perkara yang kita kena buat
Bukan sekadar mengucap terima kasih bila orang berbuat baik dengan kita, tetapi kita perlu mendoakan. Kalau kita nak bagus lagi tuan-tuan ya, selain daripada kita ucap terima kasih, kita kena sebut jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan buatmu. Nak bagus lagi tuan-tuan, kita kena berikan doa kepada mereka. Ya, mendoakan mereka. Sebab tu ada doa-doa yang Nabi baca ataupun Nabi sebutkan pada para sahabat, khusus untuk para sahabat. Kalau untuk Abu Qatadah, Nabi mendoakan dia, hafizakallah bima hafizta bihi nabiyahu. Semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara nabinya. Itu doa Nabi kepada Abu Qatadah. Sebenarnya Abu Qatadah banyak dapat doa daripada Nabi. Ini dinamakan mukafaah. Mukafaah maksudnya doa langsung daripada Nabi SAW. Nabi terus mendoakan direct kepada dia. Bahkan Abu Qatadah dan riwayat yang lain didoakan oleh Nabi tentang keberkatan ke atas umurnya, ya. Walaupun umurnya, perawi menyebutkan ketika umurnya 70 tahun, walaupun dia sudah meninggal pada waktu itu 70 tahun, sekitar umur 70 tahun, tidak ada satu pun uban di kepalanya, hasil berkat doa daripada Nabi SAW. Jadi itu tuan-tuan, maksudnya bila berlaku kebaikan, ini nak cerita apa tuan-tuan, sebab tadilah sengit kedudukan, itu Nabi memang atas kenderaannya. Bayangkanlah sepanjang perjalanan malam, memanglah logiklah kan, Nabi pun mengantuk. Sebagai naluri keinsanan manusia, Nabi juga tetap mengantuk dan Nabi tidur. Tetapi begitu, kita jangan tunggu perjalanan malam lah, nunggu kuliah maghrib setengah jam pun kadang-kadang dah sengit dah. Tapi Alhamdulillah situ saya dah, Alhamdulillah. Nasiblah kamera tu ngadap kepada penceramah. Cuba kamera dihadapkan kepada jemaah, lain kali ngadap Ajaris, hadapkan pergi ke jemaah. Jadi kita boleh buat sikit close up kepada siapa yang rasa-rasanya sengit kedudukan. Itu saya nak sebut tentang ni lah tuan-tuan ya. Sebenarnya hadis tu panjang tentang bagaimana, sebelum saya masuk kepada topik iaitu bab pada malam ni, kita sambung pada bab yang sebelum ini. Kita bincang tentang al-ain ya, tentang berdoa ataupun sebutan apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang menghairankan. Hadis tu dipanjang tentang, sehingga akhirnya bila Nabi dalam keadaan letih, mengantuk itu, Nabi pun berhenti. Cuba Nabi tanya kepada Abu Qatadah, berapa orang kita ada tu? Sebab waktu tu mereka ada dalam beberapa kelompok, sebab malam kan, perjalanan malam. Jadi Abu Qatadah kata dia kira-kira lebih kurang ada 7 orang. Dia 7 orang, kata, lalu Nabi pun kata kita berhenti. Nabi kata dia nak berehat, nak tidur. Waktu itu dah hampir waktu subuh dah sebenarnya, hampir waktu subuh. Dan akhirnya tuan-tuan, bila nampak Nabi tidur, sahabat-sahabat lain pun tidur. Dan inilah hadis yang menceritakan tentang Nabi terlewat solat subuh. Terlewat solat subuh dan Nabi mengqadakkan solat subuh tu. Dan hadis itu menceritakan tentang apabila sedar, dia sebutkan di sana, sedar, bila Nabi menyedari sedar tu, rupa-rupanya matahari sudah tinggi. Matahari sudah tinggi, maka apa yang berlaku, Nabi mengajak para sahabat terus bergerak pergi ke tempat lain. Ini satu sunnah juga tuan-tuan. Sunnah maksudnya apa? Bila kita bangun subuh gajah ataupun subuh dinosaur, whatever lah kita namakannya, sebab orang kini tu madah apa? Subuh gajah. Subuh maksudnya apa? Pukul 8.30 pun subuh lah. Kita kini tu subuh pukul 5 suku berapa orang kucing pukul apa? Pukul 5.12. 5.12 kan? Samarahan 5.10 kan? Awal lagi. Jadi waktu itu kalau kita katalah 7.30 baru tersedar subuh, jadi itu sunnahnya adalah Nabi mengajarkan supaya kita beralih tempat. Kita jangan solat di tempat kita tidur. Sebab kata Nabi, di dalam hadis itu disebutkan bahawa, banyak hadis ni sangat panjang dan pengajarannya sangat besar, iaitu Nabi mengarahkan untuk mereka berpindah ke tempat yang lain, berpindah ke tempat lain, sebabnya kata Nabi, kerana tempat ini sudah dihadiri oleh syaitan. Sebab ada syaitan padanya, maka Nabi ajak berpindah. Sebabnya kalau kita contohnya tuan-tuan di master bedroom, tidur asalnya di master bedroom, maka pindahlah ke bilik yang lain ataupun di tempat yang lain untuk solat subuh tersebut. Solat subuh. Tetapi dalam hadis ini menyebutkan Nabi menyuruh Bilal azan. Selepas Bilal azan, maka Nabi solat sunat macam biasa. Kemudian qamat dan kemudian mereka pun solat. Ini matahari dah tinggi tuan-tuan. Matahari dah tinggi. Ada beberapa peristiwa tentang peristiwa itulah. Tapi ini hadis tu sangat panjang. Bukan nak cerita hal hadis tu lah sebenarnya. Tapi kita nak cerita tentang apa yang saya nak ingin kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini adalah berkaitan dengan apa yang saya telah ceritakan kepada tuan-tuan pada pertemuan yang lalu, iaitu yang berkaitan dengan al-ain. Tapi saya tidak menyambung tentang ain hari ini, sebabnya kita nak melihat kepada apakah ucapan yang boleh kita sebutkan bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan ataupun yang menghairankan. Termasuklah apa-apa sajalah menghairankan itu pada diri kita ke, ataupun pada orang lain, pada harta kita ke, pada harta orang lain dan sebagainya.
Saya tak pasti saya dah pernah saya tak cerita lagi pada tuan-tuan ya, bab itu takjub ataupun kehairanan tentang itu ya. Baik. So ada sambungan itu ialah tentang menyebutkan doa ataupun perlindungan ya, doa perlindungan yang Nabi bacakan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi, hadis daripada Sahih Bukhari dalam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awizul Hasan wal Husain. Bacaannya Nabi baca u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Ataupun yang kadang-kadang tuan-tuan baca dalam ma'thurat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pun ada juga tuan-tuan baca begitu. Tapi ini doa ini Nabi baca untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, u'izukuma, aku bermohon perlindungan kepada Allah ataupun aku melindungkan kalian berdua bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang maha sempurna ya, min kulli syaitan, daripada segala syaitan, wa hammah, daripada segala binatang berbisa, wa min kulli ainil lammah, dan daripada pandangan mata-mata yang jahat. Maksudnya kita dah bincang sebelum ni ain itu dan pandangan mata yang jahat itu, sebab ada mata kita takut mata yang memandang itu ada perasaan hasad dan dengki, bahkan ada mata juga yang mungkin tanpa hasad dan dengki pun boleh berlaku ain. Itu kita dah cerita pada pertemuan yang lepas ya. Wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq, dan baginda bersabda sesungguhnya bapa kalian berdua iaitu Ibrahim meminta perlindungan bagi Ismail dan Ishaq dengan doa ini. Inilah antara doa yang Nabi baca, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainil lammah, wa min kulli ainil lammah. Maknanya kita meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan itu dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari binatang berbisa, dan daripada pandangan-pandangan mata, tuan-tuan, pandangan mata yang jahat. Ya, sebabnya yang bab pandangan mata yang jahat tu kita dah bincanglah pada pertemuan yang lepas ya. Baik. Ini juga ada kaitan dengan bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan ya, yang menghairankan ya, sesuatu yang menakjubkan lah. Contoh yang lepas saya beritahu, kalau tiba-tiba saya datang naik helikopter ataupun naik Rolls Royce kan, penceramah datang naik helikopter, jarang tuan-tuan, telefon pengurusi, minta lapangkan tempat parking kita orang, jadikan helipad sekejap, kami turun pakai helikopter. Saya dapat pakai motosikal lah gitu. Oh, motosikal saya dapat, tapi pakai helikopter dapat. Oh, jadi minta. Jadi tuan-tuan bila tengok saya turun turun gitu, apa yang tuan-tuan akan lihat? Adakah pertama-tama tuan-tuan akan kata, wah hebat nah ustaz kata pakai helikopter? Adakah itu perkataan pertama? Sama juga macam kita tiba-tiba ada jemaah kita yang dah 13 tahun dah jemaah dengan kita, semayang dengan kita, jadi ahli jemaah. Tiba-tiba satu hari Bilal semua asyik datang, suruhnya azan. Kali azan Allah bunyi macam Madinah tuan-tuan sekali. Sekali tiba-tiba keluar, apa tuan-tuan nak cakap? Mantap. Saya kan kita nak cakap mantap dulu. Hebat ataupun mantul, hebat betul. Sepatutnya ucapan kita mesti Masya Allah. Itulah ucapan ataupun sebutan. Sebab itu dalam kitab Al-Azkar ni tuan-tuan, walaupun bunyinya macam biasa aja, tapi berapa banyak daripada kita yang mengamalkan perkataan sebutan zikir ini ya, bila kita nak rumah terbakar ke, angus ke, jadi macam tu tadi. Maknanya benda yang menakjubkan kita, maknanya bukan soal hebat ataupun mantap, yang itu bukan itu perkataan itu, tetapi kita nak sebutannya mesti kita sebut Masya Allah, ataupun kita menyebut dan mendoakannya dengan Allahumma barik lahu, semoga Allah memberikan keberkatan padanya. Kata nangka saya ni tahu lah tiba-tiba pakai helikopter kan. Helikopter bukan kami pun, bukan saya pun, numpang CM kan. Kan 2 CM datang kata pakai helikopter, kita pun numpang. Okey. So maksudnya kita mendoakan apa? Mendoakan keberkatan. Allahumma barik fih. Kita ataupun Allahumma barik lahu, semoga Allah memberikan keberkatan padanya, ataupun semoga Allah memberikan keberkatan. Wala tadurrahu, semoga Allah tidak tidak ada kemudaratan padanya. Itulah antaranya ya. Suatu dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'id Ibn Hakim radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa ay yusiba syai'an bi'ainihi, apabila baginda merasa bimbang akan terkena suatu musibah ataupun pada pandangan mata
Qala, Nabi pun berkata, Allahumma barik fihi wa la tadurrahu. Ya Allah, berikan berkat kepadanya, jangan engkau mencelakakannya. Nah, ini tuan-tuan, kalau kita ada kita beli kereta ke, beli motosikal kan, maka kita minta supaya Allah berikan keberkatan pada motosikal tersebut, ya, supaya tidak mencelakakan, ya, tidak memberikan kemudaratan, ya, itu. Jangan di air mawar. Kadang-kadang beli yang baru, okey, ambil air mawar, tapi tak baca doa. Air je disiram-siram. Doanya si ada. Yang penting doanya tuan-tuan, bukan air mawarnya. Okey. Ni maksudnya kita nak doa tu yang penting, ya. Allahumma barik fihi wa la tadurrahum. Dalam riwayat daripada Anas bahawa Nabi bersabda, man ra'a syai'an fa'ajabahu faqala, maka sesiapa yang melihat sesuatu yang menakjubkannya, yang menghairankan, ya, sesuatu yang menghairankan, yang menakjubkan, maka katakanlah masya Allah la quwwata illa billah. Ataupun para alim ulama sebahagian mereka menyebut masya Allah tabarakallah, ya, supaya maknanya kita melihat sesuatu yang menakjubkan itu, kita kena mengucapkan masya Allah, iaitu apa yang terjadi itu sudah merupakan kehendak Allah, ya, apa-apa saja yang berlaku itu sudah merupakan kehendak Allah, ya. Kita kata la quwwata illa billah, tiada kekuatan melainkan Allah. Ataupun kita kata tabarakallah, maka mudah-mudahan diberikan keberkatan oleh Allah. Itulah kebiasaan yang perlu kita sebut di lidah kita, dengan membasahkan lidah kita dengan sebutan-sebutan itu bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya tuan-tuan. Kalau ialah ada kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita contohnya yang datang sihat, contohnya lama tu kita tahunya tiba-tiba koma, sebulan koma, tiba-tiba yang pandai macam datang pergi masjid, hidup, kan. So itu kan kehebatan Allah, maknanya nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka kita pun kena sebut masya Allah, ya, bukan hebat kita lagi panjang umur padahal kita itu pula kita cakap lagi panjang umur. Kita kena sebut Allah dulu, masya Allah, baru kita begitu tuan-tuan, supaya juga terelak daripada ain tadi, ya. Terelak daripada ain maksudnya supaya tidak ada kecelakaan, kita takut-takut ada iri hati dan hasad. So itu kata Nabi di situ, lam yadurrahu. Bila kita menyebut masya Allah la quwata illa billah itu, lam yadurrahu, mudah-mudahan, ya, maka tidak akan ada yang mencelakakannya. Baik, ini tuan-tuan, ya. Lain daripada itu, Sahal ibnu Hanif radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi aw malihi falyubarik alaihi. Ini satu lagi tuan-tuan, ya. Kalau Nabi kata, bila kita melihat sesuatu yang, setiap kita ni yang melihat ma yu'jibuhu fi nafsihi, kita lihat ada yang pada diri kita, au malihi, ataupun pada hartanya, sesuatu yang kita terasa macam, aku tu rasa macam tiba-tiba kena harta aku makin banyak, jadi macam tu kan. Kita pun heran, ya. Asal dah macam contoh, tiba-tiba heran, sini datang, kehairanan itu kita kena sebut dengan sebutan apa tuan-tuan? Maka kita kena berdoa, falyubarrik alaihi fa innal aina haq, kerana kita hendaklah memohon berkat ke atasnya sebab pandangan mata itu benar. Kita takut ada orang iri hati, hasad dan sebagainya pada pandangan mata. Ini yang dululah, sebelum ni kita cerita tentang ain, ya. Al-ain tu suatu pandangan yang dari hati naik ke mata tuan-tuan, ya. Itu yang kita kena menyebut supaya ada keberkatan. Berkat tu apa tuan-tuan? Berkat ni maksudnya apa saja ketetapan thubutul khair al-ilahi fi syai'. Maksudnya apa saja ketetapan kebaikan yang ilahi Allah telah tetapkan pada sesuatu. Ya, maksudnya apa sahaja sesuatu yang ada kebaikan padanya, itulah berkat. Ya, macam kita lah makan cermin mata, kan. Kalau cermin mata ni tuan-tuan, Allah tidak letakkan kebaikan padanya, dia tak jadi berkat. Cermin mata ataupun pen ataupun yang lain-lain lah, kereta tuan-tuan, kalau tidak ada kebaikan Allah letakkan di situ, maka dia tidak jadi keberkatan, tidak ada kebaikan padanya. Sebab itu berkat. Dan berkat juga dalam erti kata, dalam bahasa maksudnya az-ziyadah, maksudnya bertambah-tambah ataupun melimpah-limpah. Yang maksud, ada setengah orang menyebut berkat tu maksudnya sikit tapi cukup lah. Sikit tapi cukup, itu barakah maksudnya. Baik,
Imam Qadhi Hasan Al-Husain daripada ashab kami, kata Imam Nawawi, menyebutkan dalam kitabnya At-Taliqu fil Mazhab, ada sebahagian para nabi pada suatu hari memandang kepada umat mereka yang sangat banyak. Ini ada diceritakan dalam satu kitab, tuan-tuan. Imam Al-Qadhi Al-Husain menyebutkan apa, dia kata dia melihat takjub, dia melihat umat dia ramai. Ada para nabi ini ramai dengan umat yang banyak. Maka dalam tempoh sesaat, dalam satu riwayat lain dalam tempoh sejam, dalam satu masa lah, dalam satu tempoh masa, umatnya itu meninggal sebanyak 70,000 orang. Dalam riwayat itu ceritakan. Lalu Allah pun menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya kamu boleh menolong mereka sekiranya kamu ketika melihat mereka itu atau mempertahankan mereka, tentu mereka tidak binasa. Lalu Nabi ini pun bertanya, dengan apa aku dapat mempertahankan mereka? Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, katakanlah, hasantuhum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu su' bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu doa dia. Maknanya di sana disediakan hasantuhum bil hayyil qayyum, aku serahkan pemeliharaan kalian kepada zat yang maha hidup, la yamutu abada, yang tidak akan mati selamanya, wa dafa'tu su', dan aku tolak kejahatan daripada kalian, bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, iaitu dengan kalimah tiada daya dan kekuatan kecuali dengan seizin Allah. Jadi tuan-tuan, kita siap hafal doa tu, maksudnya banyakkan berdoa ataupun zikir menggunakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tuan-tuan ya. Itu akan dapat membantu kita, kerana kita di situ kita mengakui bahawa tidak ada daya kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya Allah sahaja. Inilah tuan-tuan ya. Selain daripada kita sebut Masya Allah ataupun la quwwata illa billah, kalau sesuatu yang menghairankan kita, kita boleh juga menyebut perkataan apa yang lain yang boleh tuan-tuan sebut, iaitu subhanallah. Boleh juga sebut dengan la ilaha illallah, boleh juga sebut na'udzubillah. So, maksudnya apa saja zikir yang mengingatkan kita pada Allah, ya tuan-tuan. Maksudnya dia ada hadisnya, kita tengok pada hadis yang lain bolehnya takjub dengan mengucap lafaz tasbih, tahlil dan yang lain-lainnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, daripada Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junubun fansalla fazahaba faghtasala fatafaqqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia ialah cerita Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah suatu ketika Nabi datang nak cari dia. Datang cari Abu Hurairah, ya tuan ya. Abu Hurairah tu maksudnya bapa kucing, tuan ya. Itu nama gelaran yang diberi oleh Nabi, diterima pakai oleh sahabat, dibanggakan oleh sahabat sampai hari kiamat. Ya. Kita pun ada pengurusi masjid beri kita gelaran bapak kucing, bapak pusak, mau tak kita? Mau kata tuan, bapak pusak okey lagi, mau dibagi gelaran bapak ayam. Nah, tuan-tuan, itu gelaran Nabi bagi Abu Hurairah kan, sampai sekarang, sampai kiamat orang pakai. Dia bangga dengan gelaran itu. Diguna pakai sampai sekarang kan. Gitu tuan. Tu. Kita orang bagi gelaran sikit kadang mengamuk kita. Baik, ini cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam keadaan ketika dia sedang berjunub sebenarnya. Ya, wa huwa junubun. Dia dalam keadaan dia berjunub, Rasulullah nak datang jumpa dia. Jadi dia bila nampak Rasulullah datang, apa yang dia buat tuan-tuan? Maka dia pun caw. Tidaklah dalam hadis sebut caw, maksudnya dia pun pergi laju-laju, fazahaba. Dia pun pergi tuan-tuan, hilang, pergi kat situ, faghtasala, maka dia pun mandi cepat-cepat. Dia cepat-cepat mandi. Tengok sahabat beradabnya dengan Nabi SAW. Dalam keadaan berjunub, si mauknya datang, Nabi datang agak silapnya. Tengok tuan-tuan ya. Kita jangan kata si mandi pun kadang-kadang, ya Allah, macam-macam kita pergi pasar dah tuan-tuan. Tu lah. Kita terbalik tu. Orang pun tok bau ikan kah bau badan tu. Kita pun tahu dah nak membezakan tuan-tuan ya. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Hurairah? Faghtasala fatafaqqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pun menghilangkan diri ketika aku pun hilangkan diri mandi, dan baginda masih tetap mencarinya. Falamma jaa qala, kemudian datang baginda bersabda, aina kunta ya Abu Hurairah? Kau pergi mana ni Abu Hurairah? Tanya Nabi. Ya, di mana? Qala
Aku pun menjawab, ya Rasulullah, laqitani wa ana junubun fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasila. Kata dia, ya Rasulullah, ketika engkau menemui aku sedang masih berjunub, dalam keadaan hadas besar lah maksudnya, ya. Dan aku tak senang duduk, ya, apabila engkau datang berjumpa itu, sehingga aku rasa aku mensucikan diri aku, mandi, ya, maksud mandi. Itu tengok sahabat. Kita tengok alim ulama yang kemudian tuan-tuan, nak buka kitab Imam, saya ingat kisah Imam Ahmad bin Hanbal, saya ingat dia ni kalau nak buka kitab tuan-tuan, dia mandi, ambil wuduk dan sebagainya. Nak buka hadis, kitab hadis, itu beradabnya mereka dengan Nabi. Bahkan dia tak melihat Nabi pun. Ini sahabat Abu Hurairah tengok Nabi, ya, begitu. Dalam keadaan dia kalau boleh bersuci, dalam keadaan bersuci itu, barulah dapat jumpa dengan Nabi. Di situ tuan-tuan, sesuatu yang menakjubkan Nabi. Perbuatan itu sesuatu yang menakjubkan Nabi. Lalu Nabi sebut apa tuan-tuan? Subhanallah. Nabi sebut subhanallah. Maknanya Nabi sebut subhanallah, innal muslima la yanjus, kata Nabi. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang Islam itu bukanlah najis. Maksudnya dalam whatever keadaan tuan-tuan pun kita bukannya najis, tapi tengok beradabnya mereka, ya? Tingginya adab mereka dengan Nabi, dengan Rasul. Mereka tahu bahawa dalam keadaan itu tak selayaknya untuk dia datang ataupun ditemui oleh Nabi. So itu teringat Syekh Ali Jumaah, mantan mufti Mesir kan, bila ditanya soalan kepada beliau, dia tanya, kalau Tuan Syekh hidup pada zaman Nabi, ataupun ketika tuan-tuan, ini soalan yang ditanyakan kepada dia lah, kalau Syekh hidup pada zaman Nabi dan berpeluang ketika itu menanti kehadiran Nabi sampai dari Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah, apakah yang Tuan Syekh nak buat? Soalan itu ditanyakan kepada Syekh Ali Jumaah. Dia tanya dengannya. Kalau kita tuan-tuan, dia tanya soalan yang sama. Dia tanya soalan, Pak Haji, mun kita lah diberi peluang hidup sezaman dengan Nabi waktu ya, ketika Nabi sampai ke Madinah, di sini kita waktu ya, apa yang kita nak buat? Apa jawapan kita agak-agak tuan-tuan? Mesti ada orang kata, kali aku ada yang nekik pokok tamar nunggu Nabi, ataupun orang yang tala'al badar, terpulang lah macam-macam kan tuan-tuan. Tapi tengok jawapan Syekh Ali Jumaah, katanya apa? Apa dia kata? Antara jawapan dia kata, kalaulah aku hidup pada zaman Nabi, dia kata apa? Sebab itu Allah tidak mentakdirkan untuk aku hidup pada zaman tersebut. Bahkan mungkin aku kalau hidup pada zaman itu, akulah orang yang berada di mana? Di belakang dinding-dinding atau belakang pokok-pokok, kerana merasakan aku tidak layak untuk berjumpa dengan Nabi. Tuan-tuan, itu jawapan seorang alim yang sangat tinggi ilmunya, ya. Maknanya dia kata apa? Kalau dia layak untuk berjumpa dengan Nabi, pasti Allah menghidupkan dia pada zaman Nabi dan dia dipertemukan dengan Nabi. Tapi oleh kerana itu, dia kata kalau even waktu itu pun dia dihidupkan, belum tentu dia layak untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Itu tengok bagaimana Nabi takjub melihat perilaku, tingkah laku Sayyidina Abu Hurairah. Maka Nabi pun mengucap subhanallah. Banyak tuan-tuan, maknanya bila kita melihat sesuatu yang menghairankan itu, boleh ucapannya adalah subhanallah. Ada hadis yang lain ya, daripada Sahih Bukhari dan Muslim juga, daripada Sayyidina Aisyah. Kesnya adalah seorang wanita datang berjumpa dengan Nabi, tanya hal haid, tuan-tuan ya, haid kepada Nabi, direct pada Nabi. Dia punya hadisnya, annamra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghasliha minal haid. Seorang wanita menanyakan sesuatu hal kepada Nabi tentang cara pembersihan darah haid. Okey. Fa amaraha kaifa taghtasilu. Maka baginda pun memerintahkan perempuan itu bagaimana seharusnya dia membersihkan darah tersebut. Ya, qala khudhi firsatan min misk fatatahhari biha. Nabi kata, kalau nak bersihkan, ambillah sedikit misk, harum-haruman, ya, dan bersihkanlah dengannya. Satu, kalau kita suami-suami tuan-tuan ya, abang-abang, maka kita kena maklumkan kepada isteri-isteri ataupun anak-anak wanita kita, bila mereka mencuci darah haid itu kena dicuci di tempat kemaluan itu dengan sesuatu yang boleh mewangikan. Begitu juga dengan pad mereka. So kena dicuci juga ya. Kena dicuci, seharusnya dicuci. Suatu kadang-kadang ini perkara yang berkaitan dengan taharah lah, kita kena kebersihan.
Lalu bila dah diterangkan begitu, qalat, wanita ini berkata, kaifa atatahharu biha. Nanya lagi soalan, macam mana nak bersihkan? Lagi nanya soalan juga. Ya tuan. Qala tatahhari biha, bersihkan macam ni. Nabi dah bagi bersihkan macam tu lah, maksudnya bersihkanlah, pakai wangi-wangian, bersih, siram dan sebagainya. Maksudnya di tempat kemaluan itu, di kemaluan itu, maka bersihkannya dengan wangi-wangian. Dia tanya begitu, kaifa, bagaimana? Tanya lagi, macam mana? Qala, lalu Nabi pun nyebut subhanallah. Dah dipadah banyak kali, si faham juga. Jadi kita pun sama juga tuan-tuan ya. Mun dah datang ceramah banyak kali dipadah, jangan tidur ke, jangan beloya time ceramah. Tapi mun macam ni, jadi layaklah penceramah nyebut subhanallah, si faham juga. Tuan-tuan begitu. Jadi Nabi pun dalam keadaan itu, sebab dah dibagi tahu banyak kali, tak faham. Maka Nabi berkata subhanallah. Lalu apa yang dibuat? Fajtazabtuha ilayya faqultu. Lalu Sayyidina Aisyah pun tarik tangan dia, dibawa daripada dia, tattabi'i atharad dam. Maka aku pun, kata Sayyidina Aisyah, aku tarik perempuan itu, sapukanlah pada bekas darah tersebut. Maksudnya kena cuci lah, cuci, dan lepas itu diletakkan wangi-wangian. Maknanya di tempat, kalau dalam hadis, dalam konteks ini, di tempat kemaluan tu ya. Itu. Ini tuan-tuan, ini fiqh wanita lah ya. Itu kita nak. Dalam 2 minit lagi. Last cerita tentang menyebut subhanallah ni, ada satu kisah tuan-tuan, ketika Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar datang, dalam satu hadis yang sangat panjang juga tentang Sayyidina Hanzalah. Kita tahu bahawa dia antara orang yang gugur syahid kan. Dan dia syahid itu ketika dia tidak sempat mandi janabah kan? Itu kita tahu cerita Hanzalah. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar datang berjumpa dengan dia, dia tanya, kaifa anta? Apa khabar engkau? Apa khabar kita? Kita dalam biasa keadaan kita, bila orang nanya kita, baik tak? Kita pun mesti jawab, baiklah, alhamdulillah. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Hanzalah, katanya apa? Nafaqah Hanzalah. Telah munafik Hanzalah. Lalu terkejut. Sayyidina Abu Bakar terkejut bila jawapan yang dibagi, bila ditanya, apa khabar kita? Lalu dia kata, munafik Hanzalah tu, katanya. Dia sendiri jawab. Lalu terkejutlah Abu Bakar. Lalu dia menyebut apa? Subhanallah ma taqul. Apa yang kau katakan ni? Nak tahu cerita dia? InsyaAllah kita sambung pada minggu selanjutnya, tuan-tuan. Dah masuk waktu dah. Okay. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, ingatkan saya cerita tentang Hanzalah. Ya, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.